Saya okey Lee? Okay, doktor, standby 1 minit lagi. Okey. Suara jelas okey Sebelum, Lee? Suara saya okey Sound. suara saya macam tak dengar lah. Dengar tak dengar ke? Hmm, Ke volume kat sana? Tengok adik. okey, okey. Okey. Okay, kita start Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam UTM Sanjungan Bangsa. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam program siri ISIS JTNCAA bilangan 8 sesi perkongsian ilmu. Sebelum kita memulakan majlis, marilah bersama-sama kita membaca umur kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Amin, amin. Saya mewakili Jabatan Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa mengalu-alukan Dr. Zulfikar bin Ahmad, Pengarah Pusat Kaunseling UTM, Jabatan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar UTM Johor Bahru yang dapat hadir dan bersama kita dalam menjayakan program pada pagi ini. Untuk makluman semua, jika ada sebarang pertanyaan ataupun soalan, bolehlah ditulis di ruang chat ataupun kita boleh berinteraksi ya doktor? Boleh, tak Soalan. salah. Dan jangan lupa untuk mengisi kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada link yang akan diberikan kemudian. Baiklah para hadirin sekalian, untuk tidak melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Dr. Zulfikar bin Ahmad bagi meneruskan sesi perkongsian ilmu ISIS Arah Tuju Diri atau Organisasi UTM-kah Aku. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Dr. Zulfikar bin Ahmad. Dipersilakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khair katsir. Jazakallahu Lee. Jabat TNCA yang menjemput saya pada sesi perkongsian kali ini, insyaAllah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama sekali, kita panjat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberi nikmat bernafas lagi pada hari ini dan dapat diberi peluang untuk bersama-sama di UTM ini, tempat asbab kita, pintu rezeki kita, insyaAllah. Dan sesi perkongsian ini adalah tidak lain tidak bukan adalah berkenaan dengan core value atau nilai teras kita seperti mana dalam Ambition 2025, iaitu ISES. Saya rasa pada kali ini, saya rasa setakat ni lah kita semua dah
dah dapat menghadamlah ISIS tu apa kan. Sebuah akronim yang orang kata apa, dia bukanlah orang kata apa macam satu satu rukun, tetapi dia adalah sesuatu yang memang kita dah amalkan sebenarnya. ISIS ni dia tak asing sebenarnya dengan diri kita. That's why bila saya tengok kepada tajuk ni kan, arah tuju diri kita ke atau organisasi sebenarnya yang kita nak pikul ni sebenarnya kan. Sebab ada orang dia membezakan antara diri dia dengan apa orang kata diri dia secara peribadi dengan kerja. Dia menjarakkan diri dia dengan kerja. Jadi istilahnya diri dia sebagai pekerja berbeza, diri dia sebagai peribadi berbeza. Betul ke hakikat ni sebenar tadi Ya. Ikutkan dia tak jauh beza pun. Bahkan diri kita yang kita bawa di mana-mana dengan diri kita dibawa di dalam organisasi ni sebenarnya adalah diri yang sama. Pegangan kita adalah pegangan yang sama. Kalau kata di rumah kita seorang pembersih, kat pejabat pun kita kena jadi pembersih lah. Kan? Takkan dekat rumah bersih, dekat pejabat tak bersih. Kan? Kan? Dekat rumah kita buat apa 5S, apa di pejabat kita buat 5S, kat rumah kita buat 5S. Macam mana pula tu kan? Jadi yang apa kata akan diperbincangkan hari ini, saya akan cuba kupas lah. Dan apa yang saya kupaskan hari ini daripada ISIS ni sebenarnya adalah daripada pemerhatian saya. Dan apa orang kata daripada penglibatan dan amalan dalam mendepani keadaan seharian lah dalam bidang tugas saya dari segi psikologi. Dan saya akan bawa jugalah yang saya katakan ini adalah amalan kita harian ni. Saya akan cuba bawa dari segi konteks Islam lah. Kan orang kata nanti kan, oh ini duniawi ke, tak ada. Sebenarnya jelas Allah kata dalam Al-Quran, Allah firman dalam Al-Quran dalam surah Al-Zariyat ayat 56. Ini ayat ni biasa kita dengar. Ayat dia apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Apa maksud dia ni? Macam pernah dengar je kan ayat tu kan. Memang ayat ni ayat very familiar. Tidak aku jadikan, dan ingatlah Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Menyembah tu kita clear lah. Tapi ibadah tu, ibadah ni apa benda? Ibadah ni apa nama, adakah semayang, solat tu, apa nama, puasa, zakat, haji? Tak. Yang ini kata apa saja setiap amalan. Dia perkataan amal tu perbuatan. Apa saja perbuatan kita, kita niatkan kerana Allah. Tak ada dia satu amalan tu, satu perbuatan itu tanpa ada niat. Itu jelas. Kan? Kalau ada siapa yang boleh buktikan, oh saya buat ni tanpa niat. Iyalah tu tanpa niat. Macam mana istilah tanpa niat? Ini saya bukan kata dari konteks perundangan. Nak marah orang undang-undang ni kan. Kata kan, ada. Kan, baru-baru ni pula apa jatuh hukum, apa hukuman tu tak simpal. Sebabnya alasannya, oh tanpa niat. Macam mana tanpa niat kan? Padahal jelas-jelas mengatakan, innamal a'malu binniat. Tak ada amal pun yang sebenarnya tak ada niat. Jadi kita niat kita apa benda sebenarnya ni? Dan apa peranan ISIS dalam kehidupan seharian kita, baik dari segi individu kita, pribadi diri kita, mahupun peranan kita, kedudukan kita, posisi kita dalam organisasi iaitu UTM. Kalau kita tengok core value ni banyak, nilai trust ramai orang, nilai trust banyak. Tapi kenapa UTM pilih 4 ni? Apa ISIS ni sebenarnya? Kan, mungkin saya sebagai review sikit, ulang kaji sikit, murajaah sikit. ISIS ni dia 4 perkataan. Okay. 4 perkataan apa dia? Pertama adalah integrity. Kan, ini tak rasa berat lagi bahu ni bila sebut bahasa Inggeris ni. Kan? Yang kedua adalah sinergi. Belum berat lagi. Alah, apalah sangat. Bahasa ni tak sampai lagi. Dia tak tauhid lagi dalam hati. Yang ketiga apa? Excellent. Excellent lah. Kan? Tiap tahun naik pentas. Kan? Ada je dapat habuan. Excellentkah kita? Wallahualam. Yang seterusnya yang terakhir adalah sustainability. Ni yang payah sikit ni, dia dah makin payah sikit. Tapi adakah keempat-empat perkataan ni yang kita tahu dari segi bahasa Inggeris atau bahasa Melayu ni, yang sustainability tadi, kelestarian adakah ianya cukup untuk sampai ke dalam hati kita yang mana kita akan terjemahkan dalam perbuatan kita? Cukup tak?
Kalau katalah integriti, oh tak gerun. Tak gerun. Tapi sebenarnya setiap daripada core value ni, nilai-nilai teras ni, dia ada dalam, memang ada dalam Islam pun. Itu sebab kita berubah daripada KPI, perkataan KPI kepada KI. Kalau boleh ingat balik lah kan, kenapa tukar kepada KI? Kenapa tak tetap je KPI? Key Performance Indicator, kenapa nak kena tukar Key Amal Indicator? Kan? Jadi, bila diterjemahkan jadi KI tu, KI tu dia berbalik kepada diri sendiri lah. Ada ketetapan tu yang telah universiti bagi, so diterjemahkan oleh individu tu macam mana? Tapi bila ada perkataan amal tu, dia dah merujuk kepada diri kita sendiri. Anak buat pasal apa? Anak kerja pasal apa? Kan? Abang Zali masuk pejabat hari ni, apa niat ini? Masuk kerja. Kan? Bahkan niat kita nak buat talk hari ni, perkongsian ni apa niat dia? Adakah setakat hanya untuk mengisi apa kata list talk, ataupun kita nak kita ni sebagai asbab kepada kawan-kawan kita yang berada di UTM ini mendapat apa kata apa barakah tu lah. Ni nak sebut kata barakah ni pun berat ni. Kan? Lepas tu setiap ujung bulan bila masuk gaji, insyaAllah 25 ni kita masuk gaji kan. Apakah ucapan pertama yang keluar daripada mulut kita bila kita nampak dekat mesin ATM tu? Sejumlah angka tu, apa kita sebut? Ke tepuk dahi? Ke tepuk dahi? Ya Allah, bulan ni nak kena bayar ni, komitmen aku lebih sikit bulan ni, bla bla bla. Kan? Dengar pula itu apa bajet ada tambahan pula kan. Alhamdulillah kan, dapat berapa? 700 kan? Kan? Selagi tak nampak dalam akaun kita, kita masih lagi ya ke tak ya, ya ke tak ya kan. Okay. So apa yang saya cuba bawa pada hari ini, seperti yang saya kata, saya nak kena bagi disclaimer siap-siap bahawa perkongsian ini adalah daripada pemerhatian saya dan pemahaman saya berkenaan dengan ISIS. Okay, sebab saya tahu, saya pasti setiap daripada kita ada mempunyai pemahaman kita sendiri. Dan pengalaman-pengalaman kita yang menunjukkan bahawa aku sebenarnya dah lama dah buat ISIS ni. Baru je nak ni, universiti pun baru nak tulis ni. Aku dah buat lama dah. Betul ke? Yang itulah membawa kepada tajuk kita pada hari ini. Adakah arah tuju diri kita sendiri ataupun organisasi? Kena ingat ayat yang saya bacakan tadi daripada surah Al-Zariyat ayat 56 tu, jelas-jelas Allah kata bahawa Allah tak menciptakan manusia ni dengan jin dan manusia ni selain daripada menyembah dan beribadah kepada aku. Jelas. Jadi konteks ibadah tu, kalau ramai orang tanya, macam mana kita nak jadikan kerja yang kita buat hari ni sebagai satu ibadah? Jadi UTM dalam mengorak langkah daripada dulu lagi, bahawa yang terpampang di pintu utama kita tu pun tak lain tak bukan daripada apa kata, turunkan ayat daripada Al-Quran itu sendiri. Kerana Tuhan untuk manusia. Susah sangat nak ingat ketum. Kalau ketum ni ramai duk ingat kan. Kerana Tuhan untuk manusia kan. Means that apa yang kita buat ni kerana Tuhan, fi sabilillah. Okay. Dan bila kata fi sabilillah ini membawa kita kepada perkataan pertama, iaitu nilai pertama adalah integriti. Integriti. Boleh tak kita nak ikhlas? Dia perkataan dia ikhlas. Integriti ni saya guna perkataan ikhlas, nak menggambarkan integriti. Boleh tak kita ni nak mengikhlaskan diri? Kalau kata satu hari ni kita letak 100% kan, agak-agak sampai tempoh lunch saja, kita punya peratus keikhlasan dah tinggal berapa? Lalu kita ukur time puasa je kan. Agak-agak ikhlas kita sampai tengah hari saja, lunch saja, agak-agak ikhlas kita tinggal berapa peratus? Pertama, integriti. Ramai orang tahu maksud integriti ni kan. Bahkan dinyatakan dalam pengatakan sebuah syair Arab yang bahawa atau hadis, wallahu alam. Minta perbetulkan saya kalau saya pengatakan silap. Ikhlas ni ibarat semut hitam berada di atas batu hitam di pada malam yang kelam. Siapa yang tahu kat situ? Tak ada siapa tahu kan. Yang tahu semut tu kat situ, semut hitam tu hanyalah dia dengan Allah saja.
Sama juga macam integriti. Sama juga macam ikhlas. Ikhlas ni. So, satu hari agak-agak by the time kita tinggalkan pejabat kita, berapa peratus ikhlas yang tinggal pada kita terhadap kerja kita? Kan? Ada juga yang mengomel ni Zali. Kan? Saya dah bagi macam-macam dah kepada universiti. Saya dah bagi macam-macam pada organisasi, pada PTJ saya. Sudahnya saya tak dapat apa. Ada juga macam tu. Kekecewaan. Itu sebab Islam kan dalam hadis Nabawi yang pertama sekali dia kata apa? Innama a'malu biniat. Niat kita tu macam mana? Sebab yang dalam psikologi sekalipun, niat ini yang akan drive, yang akan memacu seseorang tu dalam setiap perbuatan dia. Bahkan kita pun nak buat, nak jadikan amalan setiap perlakuan kita, setiap amalan kita, setiap tindak tanduk kita, reaksi kita mula dengan Bismillah. Tak mana tak comelnya lagi bila kita nak cakap berkenaan dengan perkataan integriti ni. Jangan tengok perkataan integriti ni satu perkataan yang cukup besar. Dan Islam kata perkataan ikhlas itu, dia akan balik pada diri. Nak kata ikhlas ni, kan, semua bermula dengan paksaan. Jadi inilah, kan, dulu masa kecil kan, sekarang ni solat Alhamdulillah kan, terjaga, ikut on time ni semua kan. Agak-agak masa umur 7 tahun dululah, 7 tahun, 8 tahun dulu, bila suruh solat, agak-agak macam mana? Lagi-lagi kot. Lari kan. Silah hari bulan, solat tutup pintu. Solat tutup pintu, dalam tak ada buat apa pun. Bajet-bajet 3 minit, 5 minit, baru buka pintu keluar kan. Oh dah solat dah, solat dah. Makna kata kita ni, kalau kita merasakan diri kita ni terpaksa sekarang dalam menunaikan satu kerja, lepas tu kita kata buat apa aku buat pun tak ikhlas. Segalanya bermula dengan paksaan. Okay? Nak paksa ni, nak kena bagi paksa. Nak sampai kepada integriti dengan ikhlas ni, nak kena paksa dulu. Sama macam diri kita lah. Bila kita tak suka seseorang, kita pujuk hati kita. Sama ada kita pujuk atau kita paksa, kita pujuk hati kita untuk menerima. Macam mana nak rasa kemanisan tu kalau kata kita tak ni, orang kata nak cari madu, ni madu madu apa nama yang atas pokok tu? Tualang. Kan? Nak kena sakit dululah nak dapat madu, memang kena tobat lahum lah, memang kena sengat di lebah tu. Tapi bila dah dapat tu, apa kita rasa? Kita je rasa. Kita nak terjemah kat orang pun rasa manis tu macam mana, nak sebut rasa manis tu macam mana. Kan? Hanya kita je yang tahu. Sebab dalam keikhlasan ni kita ni, dalam integriti kita ni nak bayar zakat. Kalau orang kata saya dah bayar zakat tapi hati saya tak tenang, semak balik. Saya setiap bulan dapat gaji tapi saya rasa setiap kali dapat gaji tu saya rasa ya Allah terbeban. Bahkan kita tengok rakan-rakan kita nak bandingkan diri kita dengan dia dari segi pendapatan. Kita tengok kawan ni, Allah pendapatan dia aku ni lagi banyak daripada dia. Tapi pasal apa aku tengok dia ni kan, hati senang. Kan? Siap boleh ada jamu orang lagi. Mana kurangnya aku? Aku ni lebih dah. Tapi setiap kali dapat gaji, masuk gaji aku dah susah hati. Semak balik. Hari ni kita buat checklist balik. Checklist pertama berkenaan dengan integriti. Betul tak kita dah capai tahap integriti yang membawa maksud al-ikhlas tadi? Kalau agak-agak belum masih lagi ada gundah gulana, simak balik. Kan? Kenapa aku tak capai kepuasan dalam kerja berkaitan dengan integriti? Aku rasa aku dah bantu ramai orang dah. Aku rasa aku buat kerja betul dah. Tapi kenapa aku tak capai lagi ada rasa gundah gulana? Itu yang pertama berkenaan dengan integriti yang membawa maksud keikhlasan. Kerana jelas Allah kata dalam surah Az-Zuriyat, bahkan ada sebuah hadis ni saya jumpa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Baihaqi dan juga Tabrani, nyatakan bahawa barang siapa yang mencari rezeki halal, bukan cakap rezeki saja, rezeki yang halal untuk menjaga diri daripada meminta-minta. Islam tak bagi kita meminta-minta nah. Okay. Menjaga diri, ingatlah kita bekerja ni sebab kita nak jaga diri kita daripada meminta-minta. Okay. Dan dengan tujuan memenuhi
nafkah keluarga. Ini dah dua-dua dah ni niat ni. Kalau kata nak perbetulkan niat ni. Niat pertama kita kerja supaya kita tak jadi meminta-minta, jadi peminta-peminta. Yang kedua kita nak bagi nafkah ni. Nak bagi nafkah kepada keluarga. Okey. Serta supaya dapat membantu tetangganya, orang sekelilingnya. Okey. Nescaya dia akan datang pada hari kiamat dengan wajah yang berseri seperti bulan di malam purnama. Kita tengok bulan ni bila bulan mengambang kan. Bulan terang tu kan, seronok tengok kan. Okey. Bahkan dinanti-nantikan. Kalau bulan merah, Masya Allah. Nak kata apa benda lawa sangat pada bulan ni. Kan? Sama je bulan macam tu je pun. Tapi kenapa kita terpaut hati kita kepada bulan purnama ni, bulan yang terang. Okey. Jadi ada tiga tu lah. Nak dikatakan, kenapa kita kerja ni, kalau nak tanya balik diri kita, nak sampai ke ikhlas ni, tanya diri kita ni lah, kita pergi kerja satu hari ni, daripada pagi kita keluar rumah, macam saya, keluar saja daripada Kuala Lumpur, daripada isteri dengan anak saya dah tetapkan. Dalam perjalanan tu saya dah tune dah. Kan, saya dah tune dah untuk diri saya ni kan. Aku datang Johor ni, aku datang ni, kerja. Selesai kerja, aku balik sekejap, balik KL. Lepas tu itulah rutinnya. Betul kan? Supaya apa? Supaya kita datang kerja ni nak capai integriti kepada diri kita sendiri ni. Supaya pertama aku nak cari, aku bekerja ni supaya aku tak jadi orang meminta-minta. Malu tak? Kalau kata kita meminta-minta pada orang ni, jadi malu tak agak-agak? Malu, segan. Sebab malu kita tu bukan pada diri kita saja. Orang akan kata, dia ni isteri dia tak bagi duit kat dia ke? Laki dia tak bagi duit kat dia ke? Ahli keluarga dia tak tinggal apa-apa untuk dia ke? Tersebut utara pula. Kan? Okay? Supaya pertama kita nak bekerja ni supaya kita tak jadi meminta-minta. Yang kedua kita nak bekerja ni pasal nak bagi nafkah isteri dan anak. Ahli keluarga kita. Betul lah ada mak bapak duduk sekali dengan kita kan. Dan tempoh pandemik ini, ianya menjadi cukup berat kepada mereka yang bekerja di jabatan kerajaan. Kenapa? Sebab sebelum pandemik dulu, mungkin dia dengan pasangan dia kerja di jabatan kerajaan, di UTM, si isteri atau si suami dia bekerja swasta atau bekerja sendiri. Kemudian diuji dengan pandemik, sudahnya tinggal seorang saja. Ada breadwinner dalam family tu atau yang masih lagi bertahan dari segi kewangan. Okey? Kita diuji tau. Dah 2 tahun ni tau. Tahun pertama tu memang sukar. Sebab daripada 2 atau 3 orang yang mencari rezeki, yang penyumbang nafkah dalam rumah, lalah tinggal seorang. Kita saja. Pasal apa? Kita masih lagi berkhidmat di UTM. Okey? Masih ada. Dan bahkan kita ada dapat kes macam tu. Jadi, dia tertekan. Kalau ikutkan gaji dia sebelum ni memang banyak. Tapi dia rasa gaji tu tak berubah. Amount gaji tu tak berubah. Tetapi dia kata macam gaji tu dah tak cukup dah. Bila semak-semak, rupanya ini keadaan yang berlaku. Dia dah terpaksa menjadi yang breadwinner of the family pada ni. Itu nak bagi nafkah kepada ahli keluarga dia. Dan yang ketiga, niat ketiga dia supaya dia ada lebih sikit ni, dia nak nyumbang kepada tetangga dia. Ni Nabi bersahabat. Rezeki halal. Kenapa kita nak cari rezeki halal? Kerana ini. Itu yang pertama. Itu baru cakap pasal integriti lama. Betul kan? So integriti ni, nak capai integriti, keikhlasan daripada hati. Ikhlaskan daripada hati. Kalau kami ni, dalam tempoh 2 tahun ni, sesi malam pun kadang-kadang kami handle juga. Kadang-kadang hujung minggu pun ni. Saya pesan lah, jangan kita berkira. Sebab dia akan datang balik kepada kita. So tak rugi kalau kita berpegang kepada integriti. Walaupun hakikat sebenarnya, manusia ni ada kelemahan. Apabila hati dia dicentik. Dalam kata kita tak cukup ni, hati kita akan dijentik. Yang inilah dasar kita punya prinsip integriti kita akan diuji. Hati-hati integriti ni akan diuji apabila dalam keadaan kita dalam keadaan kita merasakan bahawa kita dah ikhlas dah, tapi kita akan diuji pada ketika ni. Contoh macam ni lah. Kalau kata kita salat, kita khusyuk, kan?
Agak-agak ada tak yang akan datang teruji kita? Tengah-tengah khusyuk ni kan. Baca Fatihah pun sekali dengan tafsir yang dalam hati ni. Tiba-tiba macam mana kan? Waladdall. Dan nak lin tu, dah tercucuk di hati. Allah, mana aku letak kunci office tadi kan? Daripada bismillah tadi tu kan. Sampai kat lin tu, lin tu pun dah kena cucuk. Itulah ibaratnya kita bila kita kerja. Kita dah ikhlas dah satu hari ni kan. Sampai hujung lah, sampai nak balik ni pukul 4.45 ni kan. Kita dah perfect dah hari tu. Kita punya integriti yang keikhlasan kita pada ketika itu. Kan, orang kata apa, dah 85% lah. Kan? Kalau kata yang PT, ada PT ni, 85% tu dah kira orang kata A lah kan. Time tu pula. Aku dah habis kerja dah ni. 4.45. Kalau ikutkan dah boleh balik ni. Boleh lah balik. Last minute tu. Hati-hati. Okay. Now, itu yang pertama. Berkenaan dengan integriti ataupun disamakan dengan perkataan al-ikhlas. Yang kedua adalah sinergi. Sinergi ni apa? Sinergi apa? Ali, apa dia Ali? Lama dah kita guna perkataan sinergi ni, apa dia Ali? Kekuatan tenaga. Ha? Kekuatan tenaga. Itu energi. Ni sinergi. Sinergi ni adalah kita punya hubung kait kita. Interaksi kita. Bila cakap pasal sinergi ni, dalam Islam ni cukup jelas. Apa perkataan dia? Adalah Silaturahim. hablum minan nas ataupun silatul rahim. Hubungan kita sama manusia. Macam mana hubungan kita dengan manusia? Allah tak risau. Hablum minallah, Allah tak risau. Kita boleh dengan Allah. Itu tak ada masalah. Tapi hablum minan nas. Dalam kita bersinergi ni, apa benda yang kita nak ni? Banyaklah kita disampaikan kepada kita kan dalam interaksi kita, dalam diplomasi kita, dalam politik kita. Sebab manusia ni dijadikan sebagai political being. Makhluk yang berpolitik. Politik ni bila tafsiran ni macam-macam lah. Ini bukan politik yang saya kata yang terjemahan politik Malaysia ni, tidak. Dalam politik tu dia ada diplomasi. Dia ada komunikasi, dia ada interaksi. Macam mana kita gagak? Macam mana kita jaga orang? Banyak dalam Quran pun banyak benda ni kita sebut. Okey, kalau berniaga tu macam mana? Perbaikilah timbangan kamu. Apa lagi? Kalau dalam memberi sedekah, apa peranan sedekah? Apa peranan zakat? Semua tu dia ada elemen-elemen about synergy. Kita amalkan tak dalam kehidupan seharian kita? Ya, kita amalkan. Belanja kawan makan. Okey. Apa lagi? Menghubungkan kawan yang sama-sama bergaduh. Tapi macam mana kita terjemahkan dalam organisasi sinergi ni? Cukup setakat kita buat program sama ke? Tak. Itu sebab bila nak kata sinergi ni, hablum minan nas ni digambarkan sebagai satu family lah. Satu keluarga besar. Bila keluarga ni tak dapat tidak, dia akan ada kasih sayang, dia akan ada perbalahan, ada apa lagi? Semua tu ada, dia blend. Tapi penghujung ni apa? Kalau kata kakak kita marah kita, agak-agak kenapa kakak kita marah kita? Sebab dia makan garam daripada kita. Abang kita marah kita. Adik kita tegur kita. Oh, ini tak boleh. Kan? Kita praktikkan benda tu dalam kehidupan kita. Isteri kita tegur kita. Suami kita tegur kita. Anak kita tegur kita. Dalam kehidupan kita benarkan semua tu berlaku. Tapi dalam organisasi kenapa kita tak benarkan ini berlaku? Kenapa kita tak praktikkan ini? Kenapa mesti ada perbezaan antara dalam organisasi tak boleh?
dalam individu lain, organisasi lain. Oh, tak boleh macam tu. Betul, memang digalakkan persaingan, dan dalam persaingan itu kita kena jalinkan apa kata, pertalian. Yang ini, pertalian ini yang dinamakan sebagai sinergi, kerjasama. Okay. So bila kata kerjasama, kita nak naik sama-sama lah. Jangan ada rasa nak jatuhkan sana, jatuh sini, tidak. Bahkan there is no such thing as competition when it comes to family. Dalam family kita ada competition tak? Ada persaingan tak dalam adik-beradik? Bila ada persaingan dalam adik-beradik, ini yang datang timbulnya dengki. Okay. Kalau suami pun ada bersaing dengan isteri, dia ada. Malam saya terlintas lah ada seorang ahli kosmetik yang dah berjaya. Dan bila dia dah berjaya, dia ketepikan isteri dia. Ya Allah. That's why dalam elemen ini kita bawa kepada sebagai core value kita dalam sinergi ni, sebab kita nak sama-sama naik. Kalau dalam akademiknya tu pensyarah yang dah banyak yang apa kata yang menulis dah ada cara-cara strategi untuk ni, tarik sekali pensyarah-pensyarah muda ni semua. Kalau kita dalam pentadbiran pula kan, kita berkongsi, itu juga adalah form of sinergi. Kita berkongsi pengalaman kita, kita berkongsi ilmu kita, kita berkongsi apa kata kalau kata integriti, jadi kita berkongsi dengan kita punya junior kita, kita punya staff kita. That is sinergi. Hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia, itu kita jaga. Itu sebab saya kerap menyatakan kalau kata nak ada keadaan ini, dia kena ada kasih sayang. Ini bahasa Melayu. Apa itu kasih sayang? Dalam hablum minan nas, tak boleh lari daripada kasih sayang. Kasih adalah elemen komitmen, sayang adalah elemen emosi. Sebab orang Melayu ni, kalau dari segi bahasa Melayu ni, kita cukup kaya dalam menterjemahkan sesuatu dalam bahasa yang cukup sinis. Hasad, dengki. Hasad tu kena datang dengan dengki. Apa lagi? Iri hati. Iri dah satu hal. Dia efek daripada mana? Hati. So bila kita nak cakap pasal pasal sinergi ni, bagaimana kita punya linkage kita dengan orang. Win-win situation ke, win-lose situation ke, macam mana? Kenapa? Benefit dia, keuntungan dia. Sebab kita pernah diuji di UTM, kita pernah diuji bahawa diuji dari segi kewangan. Dan alhamdulillah kita ada adik-beradik kita PTJ mana yang generate income, dia support. Tak boleh kata oh kami PTJ yang banyak-banyak duit, kami ni tak deh. Kalau Razali ingat ada satu ketika tu UTM diuji dengan kewangan. Dan sebagai bapa pada ketika itu saya ingat lagi dia tu mantan MC kita, Dato' Wahid, dia kata dulu dia segan nak minta ke orang, minta ni, tapi memandangkan itu adalah dia punya dia punya tanggungjawab. Bagi orang ketua, ini tanggungjawab dia. Kalau kita sebagai bapa, kita nak bagi ke anak kita kelaparan? Seboleh mungkin kita akan usahakan juga bagi anak-anak kita makan. Kalau anak sulung ada duit lebih sikit, apalah salahnya kita share lah adik-beradik. Sebab kalau lepas raya ni, duit raya anak-anak ni, mak bapak dah usah dulu dah. Alung dapat berapa long? Angah dapat berapa lah? Alang dapat berapa lang? Meh kita kumpul sama-sama kan? Alasan mak bapak, meh kita kumpul sama-sama nanti kita give notification kan. Padahal anak-anak ni dah plan dah. Aku nak buat yang ni, aku nak buat yang itu. Kan? Dah ada dah. Nak beli yang ni, dah lama dah usaha ni, nak beli ni semua. So when it comes to synergy, hablum minan nas,
adalah satu kata kunci yang cukup besar. Tapi jangan nafikan sekiranya konflik itu berlaku. Ramai orang bila dia rasa konflik berlaku, kan, dia senyap-senyap. Bila senyap-senyap tu yang tak ada perbincangan tu. Kalau tak ada perbincangan, macam mana nak bermesyuarah? Bermesyuarah itu menemu, menemu jalan satu titik titik pendamaian ataupun titik pertujuan. That's why bila dalam bersinergi ni, it's not about keeping to yourself. Islam menggalakkan kita apa? Berkongsi. Tak kisahlah kongsi kepakaran ke, ilmu ke. That is synergy. Okay. Bahkan ada kata-kata Mak Saleh, kan dia kata, if you want to run fast, if you want to run fast, you run your own. Okay. So the thing is how you bring your team. And that's why saya menggunakan perumpamaan armada kapal yang selalu dibawa oleh mantan Datuk NC kita, Prof Wahid. Nampak tak? That is synergy. You protect one each other. Kita ni cover kawan-kawan kita, adik-beradik kita. Kalau siapa yang main sukan, ni pun saya nak tegur. Dalam sukan berkumpulan, yang ini elemen sinergi kita nampak. Okay, we win together, we lose together. Kan, MU dah kena 4-1 dengan saya tak ada kata apalah. Kan, kami memang penghuni gua. Kan? Kalau jiwa koyak jangan jadi penyokong MU lah. Makna kata we are being in together. Okay? Sebabnya sinergi ini akan menguji tahap loyalty seseorang. Okay? Agak-agak kapal nak kapal nak tenggelam ya. Jom kita tinggalkan. Kan? Agak-agak ada konflik jom tinggalkan. Baru-baru ni saya cakap berkenaan dengan keluarga Malaysia minggu lepas. We are in this thing together. Dalam COVID ini kita bersama. Okay. Dan dalam masa sukar UTM kita bersama. Because saya memetik kata-kata mantan NC kita, Datuk Seri Zaini Mijang. Dia kata universiti ni hanya pada bangunan saja, structure saja. Roh dia tu adalah pada individu-individu dalam dia. Ini tak, bila kita naik ranking tak ada apa pun, tak ada rasa apa-apa pun. Means that be very careful. Kalau kata kita tak ada rasa kecintaan, tak ada rasa satu emosi pada tempat di mana kita bekerja, seumpama kita dalam keluarga lah. Boleh tak marah tak kalau saya kata tadi, you tak sayang you punya mak lah. You siapa? You tak sayang you punya ni. Kita marah. Macam mana pula kata saya tak sayang mak saya? Apa you kata saya tak sayang ayah saya? Now, sinergi tu dia kena ada dia kena ada, kita merasakan something kepada institusi kita tu seperti mana dengan diri kita sendiri. That's why bila perkenalkan DNA UTM ni, kan satu ketika dulu kita perkenalkan DNA UTM, apa maksud DNA UTM tu? Kenapa digunakan perkataan DNA? Deoksiribonukleik acid tu. Setiap daripada kita ni ada elemen-elemen tu. Bukanlah kita sampai ke tahap taksub, tidak. Sampai pergi kerja pun baju UTM, kan. Semua serbi-serbi UTM, luaran saja. Tak cukup. Okey. Memakai jubah tidak bermaksud anda dah Islam sepenuhnya, tidak. Sama juga kalau kita dah pakai hujung kepala sampai hujung kaki, bahkan apa yang kita pakai semua tertera UTM, belum bermaksud kita UTM. Okey, ingat ya. So apa sebenarnya budaya dan tradisi yang kita bawa sebagai staf UTM? Dan bagaimana budaya dan tradisi yang kita bawa atas nama keluarga kita? Okay, that is synergy. Kalau nak bergaduh pun kita bergaduh dalam-dalam. Tapi bila kita keluar, bukanlah saya kata kita kena bergaduh setiap PDJ, tidak. Ya, tak anggap pula. Makna kata dalam bila kita cakap sebuah keluarga,
Hubung kait kita, kerjasama kita dalam is consider sebagai sebuah family, satu keluarga, dia adalah biasa. Kalau kata Datuk MC tegur kita pun sekalipun, kalau ketua kita tegur kita sekalipun, what's wrong with that? Apa masalah? Sebab memang dah menjadi itu tanggungjawab mereka. Menegur. That is energy. Tapi kalau kita masih lagi belum mampu untuk menerima teguran apabila kita ditegur, jangan katalah kita pegang energy. Jangan kata kita pegang hablum minannas. Belum sampai lagi. Itu yang kedua. Sinergi. Ataupun hablum minannas. Yang ketiga, excellent. Kecemerlangan. Wah. Kan? Bila nampak ranking kita naik, wah seronok. Kan? Yang tak contribute apa-apa pun seronok juga. Wah. Tapi betul ke tak ada siapa yang contribute, tak ada apa-apa? Tidak. Bila kita cakap pasal excellent ni, kalau kata tadi integrity, ikhlas. Sinergi, hablum minannas. Kalau excellent ni, dia ada saya jumpa dua perkataan nak menggambarkan excellent ni. 16 tahun saya di UTM, saya jumpa dua perkataan ni nak menggambarkan the word excellent dalam ISES. Apa dia? Ini pun biasa kita dengar, ihsan. Yang kedua, itqan. Dua perkataan ni membentuk excellent. Apa itu ihsan dengan itqan? Saya bukan ustaz. Jangan tengok saya ustaz. Okay. Kebetulan saya punya bidang adalah one of it is Islamic psychology. Okay. So bila kita kata ihsan, ihsan ni apa benda? Biasa guna tak perkataan ni? Biasa dengar tak ini? Ihsan ni apa benda? Bahkan Nabi pernah ditanya, dekat datang kan dia tanya, apa itu iman, apa itu ihsan? Apa itu ihsan? Kita tanya tak pada diri kita. Ihsan ni kalau ikutkan, dia adalah bagaimana kita melakukan sesuatu amal tu. Amal tu, satu perbuatan tu, dengan kita mencari sesuatu yang dapat dapat apa kata, dapat memperbaiki dia, dapat menyempurnakan dia. Itu ihsan. Kita buat satu kerja, satu tugasan, dan kita cari sesuatu yang boleh perfectkan dia. Jadi ihsan. Contoh, proses kerja. Okay? Setiap tahun kita cuba perbaiki proses kerja kita, betul tak? Setiap tahun kita perbaikikan. Kalau kata rumah tu, kan, dapat saja rumah baru, selepas 5 tahun, 10 tahun, kan, kenapa kita nak renovate rumah tu? Tak boleh ke kita duduk dengan rumah yang orang kata apa, dari mula kita beli sampai dah 20 tahun, habis bayar hutang, rumah tu macam tu. Boleh tak? Boleh tak kakak? Tak. Setiap sesuatu tu kita nak cari macam mana kita boleh sempurnakan, perfectkan, permudahkan lagi. Itu yang membawa kepada itqan. Itqan ni apa? Itqan ni adalah bagaimana kita melakukan sesuatu tu dengan efektif dan juga efisien. Baru kita boleh capai excellent. Mumtaz. Jayyid jiddan. Kata kan? Okay. Kedua perkataan ni. Ihsan dan itqan. Dia kena datang daripada, kalau rentetan itu, kalau nak excellent tu, dia punya equation, ihsan campur itqan, excellent. Mumtaz. Okay. Ulang sekali lagi. Ihsan ni bagaimana kita mencari jalan, perbaiki. Manakala itqan, bagaimana kita melakukan tu sesuatu tu dengan efektif dan juga efisien. Kita buat tak dalam kehidupan kita seharian? Yes. Kalau tengok kita daripada kecil sampai sekarang, kan? Kalau masa peringkat sekolah tu sememeh je kan. Bahingoi kan. Awek ke boyfriend ke tengok, kawan-kawan perempuan ke kawan-kawan lelaki tengok, Allah, tengok tak selera betul. Kan? Tapi bila dia dah menanjak usia 20, dah lama tak jumpa, 20-an, 30-an,
Macam lah dia ni. Makin smart lah, makin cantik lah. Makin berterampilan lah. Kalau seseorang itu dalam kehidupan dia tidak ada penambahbaikan kepada diri dia, maknanya dia berada di takut lama, dia statik saja. They won't go anywhere. Okay. Dia tadi dah berapa tahun dah dekat UTM? Berkhidmat Saya UTM? hampir 12 tahun. 12 tahun. Okey. Saya 17, hampir nak masuk 17 tahun insya-Allah. Kan? Daripada 2005 tu sampai sekarang saya rasa banyak betul. Dah banyak dah kita melalui perubahan. Kalau kata dari segi ranking tu adalah kayu pengukur saja. Tools untuk mengukur. Tapi kita sendiri, kalau kata diri kita sendiri kan, aku masuk kerja dulu macam mana? Sampailah aku berada sekarang ni macam mana? That's why lah, kalau kita tengok kan, sahabat-sahabat kita yang dah bergelar YB, kan, dia nampak bagaimana UTM itu membesar. Bagaimana UTM itu berkembang. Perkembangan dia diukur dengan apa? Kejayaan. Setiap tahun. Kita ni dah, kalau ikutkan UTM ni, kita sejarah kita dah 100 tahun dah. Cuma jadi universiti ni, insyaAllah kita dah akan masuki usia 50 tahun kita. 50 tahun. Kita dah mencapai excellent dah tu. Dan kalau kita kaji sejarah perkembangan UTM ni, kita nampak dua keadaan ni, dua perkataan besar ni yang membawa kepada excellent, iaitu ihsan dengan itqan. Dia nampak tak bagaimana terkaitnya daripada perkataan integriti tadi, ikhlas tadi, dia membawa kepada sinergi atau hablum minan nas, dia membawa kepada excellent. Asas ni sebenarnya satu perkataan proses. Perasan tak? Asas ini adalah satu perkataan proses. Daripada mana? Daripada hati kita tadi. Okay? Integriti tadi, ikhlas tadi tu daripada dalam. Kita terjemahkan dengan reaksi kita, respon kita, iaitu daripada sinergi tadi. Kemudian kita perbaiki setiap daripada perhubungan itu kita perbaiki. Ini adalah excellent ataupun ihsan wa itqan. Yang akan membawa kita kepada yang terakhir, core value kita. Sustainable. Tapi kita tengok dulu. Ihsan dengan itqan ni. Tanya pada diri. Aku secara peribadi, secara personal, ada tak ihsan? Tengok balik ujung rambut sampai ujung kaki. Kan? Kalau dulu tak pandai pakai kemeja. Kalau dulu tak pandai pakai slide. Manjang jeans saja. Kan? T-shirt pun manjang t-shirt kepala bulat aja. Tapi kita dah dibesarkan dengan satu budaya atau tradisi kecemerlangan. Excellent. Kalau kata 20 tahun dah bekerja dekat UTM, tak nampak apa-apa kecemerlangan pada diri kita secara peribadi, makna kata kita statik. Kita pergi kerja, balik kerja, dapat gaji, sudah. Rumah pun tak beli lagi, harta pun tak ada apa. Habis apa benda buat kat UTM? Okay. Lepas tu persoalkan kenapa aku tak naik pangkat lagi, kenapa aku tak ni. Agak-agak macam mana? Okay. Kalau dalam keluarga ni pun, jangan kata abang atau kakak tak boleh dipintas oleh adik-adik. Boleh. Okay. Yang itu kalau kata nak dikatakan sebagai satu persaingan, yang itulah persaingan yang kita nak tengok. Kalau mak ayah ni, dia akan tengok anak-anak dia sama saja. Yang membezakan mereka ni usaha mereka. Sebab peranan mak ayah ni dia bagi pendidikan. Sama juga kalau kita nak bawa konteks itu, senario itu dalam amalan kita di UTM ni kan. Nak bangunkan, nak besarkan pejabat, nak nak duit untuk menambahbaikan, kita memang selalu rasa macam apabila ditanya berkenaan dengan ROI. Asal kita nak minta sesuatu, okey, mesti akan kata ROI. Agak-agak apa?
Sama dalam keluarga pun sama juga. Kalau ayah hantar awak pergi sekolah, apa yang ayah harapkan? Kita sebagai ayah, kita tanya ni anak-anak kita ni. Anak-anak kata, bah, saya nak beli buku. Kan? Boleh, ayah ni boleh belikan buku. Laptop, ayah boleh belikan laptop. Tanya balik pada anak. Jangan kata beli buta-buta. Nak beli laptop ni buat apa? Bukan kita berkira. Tidak. Dan senario itu ada dalam budaya kecemerlangan kita. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, apabila kita memberi kepada anak kita, sebenarnya kita tidak mengharapkan pulangan yang apa kata berbentuk dollar and cent sebenarnya, tapi kita nak there's something yang you can prove. Usaha you apa dah? Naikkan nama universiti, okay, you generate income, apa dah? Benda-benda ni kita nampak satu bebanan kepada kita, tapi sebenarnya hakikatnya yang inilah pada dunia sekarang ini yang sebagai satu kayu pengukur kepada kecemerlangan. Kalau orang kata habis macam tu tak ikhlas lah. Kenapa pula tak ikhlas? Agak-agak pernah tanya tak berapa zakat yang dikeluarkan oleh ATM untuk bantuan? Berapa banyak beasiswa yang diberikan kepada pelajar? Kalau anda terlupa, sebenarnya itu adalah daripada titik usaha anda sebagai staff ATM. That's why sekarang ni pun kita dengan mempromosikan potongan zakat melalui gaji. Okay. Kama tadinu tudanu, bagaimana kamu berhutang begitu hutang kamu akan dibayar. Macam mana kita melakukan sesuatu kepada orang, macam tu ianya akan datang balik kepada kita. That is excellent. Okay. Kalau tak percaya, tanyalah orang-orang lama di UTM ni yang mana datang kembali pelajar-pelajar yang diorang tengok zaman pelajar diorang ni kan, yang diorang bantu macam-macam bentuk bantuan diorang bagi kan, sampai apa buat keluar malam pergi minum pun jadilah, kata apa kan. Dan pelajar ni ingat, bekas-bekas pelajar ni, alumni kita ni, dia datang balik kepada kita. Bayangkan seorang tu yang dah ada tahap, apa kata, dah ada pangkat Datuk Seri ke apa, datang tengok jumpa lah, contohlah Abang Zali satu ketika nanti kan, adalah pelajar yang dah dibantu kan, satu ketika nanti dia datang dan dia dah ada berjawatan. Dia kata, "Alik, jom pergi minum." Oh, banyak kerja, tak apa, jom pergi minum, saya belanja. Dulunya kita belanja dia hanyalah teh tarik gelas kecil. Lepas tu kita ni tak pernah lah jadi kita tak pernah lah makan kat kedai-kedai apa kata kat restoran besar ke benda semua kan. Siakap sampai harga 1,000 lebih kan, tak pernah. Tiba dia mai dia belanja kita. Rasa apa pada ketika tu? Aku hanya menyumbangkan satu teh gelas kecil saja. Nampak tak? That is excellent. Kalau nak ukur excellent, yang itu dia. Okay? That is excellent. Ataupun dua perkataan yang mendukung excellent ini dari sudut Islam, daripada pemerhatian saya adalah ihsan wa itqan. Kita mencari sesuatu untuk menyempurnakan satu kerja kita. Okay? That's why kita ada best practice dengan best delivery. Yang kedua adalah itqan. Kita lakukan sesuatu itu dengan efektif dan juga efisien. Dan yang ketiga adalah sustainable. Okay? Sustainable ataupun kelestarian, ataupun bagaimana kita mampu mengekalkan. Saya pinjam kata-kata Sir Alex Ferguson, mantan pengurus Manchester United. Oh lemak, berilah susah sikit lah kan. Okay, dia kata apa? It's easy to win a trophy. Amat mudah untuk memenangi satu trofi. Tapi yang payahnya mana? The difficult part is to sustain the championship. Nak mengekalkan kejuaraan. Okay. Agak-agak kenapa? Agak kenapa? Sebab kita telah menjadi benchmark kepada orang lain. Telah menjadi ikutan kepada orang lain. Banyak contoh dah dibuat. Banyak contoh yang boleh diberi. Yang biasa kita dengar kalau kata pergilah training ke apa benda about apa kata quality, about kecemerlangan ni. Contoh Nokia. They didn't do anything. It's just that
Dia hanya sustain kepada bahagian-bahagian dia saja. Yang menyebabkan dia tak boleh compete. Apa lagi? Malaysia satu ketika dulu. Dari segi bola sepak. Era 70-an. Awal 80-an. Yang Filipina tu kita titik-titik saja. Kita punya apa kata, kita punya standard dengan Argentina, dengan England, Korea Selatan. What's wrong? So the difficult part is sustainability. Jumpa tak ayat ni dalam Islam? Ada. Perkataan istiqamah. Familiar kan perkataan kaizen kan? Istiqamah. Islam kata ada. So kalau kita melihat asas ni sebagai satu proses, kan, kita nampak ataupun satu rentetan nak sampai ke sustainability, ianya kena bermula dengan hati. Cukup indah bagaimana pihak pengurusan telah meletakkan asas ini sebagai satu akronim yang sebenarnya adalah satu rentetan yang bermula daripada hati. Sebab kalau kita tengok pun dalam rukun Islam sekalipun, rukun iman sekalipun, dia bermula di mana rukun iman? Kalau kita tengok rukun Islam sekalipun, dia bermula daripada mana? Jadi confused pula rukun iman, rukun Islam nanti. Nampak tak bagaimana dia bermula daripada hati, kemudian diterjemahkan dari segi interaksi hablum minan nas, kemudian dia daripada segi kita punya effort, kita punya usaha, kita punya amal, dan seterusnya bagaimana kita nak mengekalkan. That is to sustain atau istiqamah. Nah, part istiqamah ni macam mana sebenarnya ni? Part istiqamah ni macam mana? Kita nak sebut je senang. Tak ada nak tergeliat dia nak sebut istiqamah tu. Cuma beza makhraj kadang-kadang. Kan? Istiqamah kan? Istiqamah. Mana kata dalam hati kita ada nak memastikan sesuatu itu berada kekal dan juga kita ada penambahbaikan. Konsisten. That is sustainable kalau kita nak melihat. Jadi kalau sebagai satu sebagai satu penjelasan kepada kita, especially those who are Muslim, kita sebagai orang Islam, apa yang telah digariskan ataupun disediakan oleh pihak universiti sebenarnya guideline kepada kita. Asas ni adalah guideline kepada kita untuk kita dapat dua benda. Sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai Abdullah, hamba Allah ni, kita boleh dapat dua sebenarnya. Duniawi, ukhrawi. Kalau amalan kalau amalan asas ini kita terapkan dalam diri kita, dalam ibadah kita, kemudian kita bawa dalam amalan di pejabat kita bawa balik ke rumah, and you become a great father, you become a great mother, you become a great son, you become a great daughter, you become a great community, seorang ahli community yang terbaik. Nampak tak? So macam mana kita nak memasukkan dalam diri kita? Tanyalah diri. Sebab diri kita sebagai individu dengan diri kita sebagai staff UTM, saya rasa tak jauh beza pun, masih orang yang sama. Pokok pangkalnya tanya hati kita. Because the university can provide you so many things. University boleh menyediakan banyak benda untuk anda. But what about you? Bagaimana kita pula? What about me? Mak bapak kita hantar kita untuk pendidikan, for example. Sebab mak bapak kita tak minta kita sebenarnya. Kita kena duk marah sekalipun pasal belajar. Ya, saya akui saya dulu memang malas belajar. Saya bukanlah seorang pelajar pintar, saya bukan seorang pelajar pandai. SPM pun nak pangkat 2 je. Tapi something sebagai satu perkongsian juga, saya rasa because of doa daripada ibu bapa dan juga doa daripada guru-guru.
Sama juga macam universiti, pengurusan universiti. Memang kita selalu dapat tekanan. Tapi kesudahannya, apa yang kita dapat kalau kejayaan universiti itu adalah kejayaan bersama. Yang itu yang saya kata tadi, kemanisan tu kita rasa. Nak dapat madu kelulut, nak dapat madu tualang, kan? Kita ada option, kita nak pergi madu kelulut ke madu tualang. So it's again on your effort. Tapi kalau tak ada effort, kita nak terus rasa kemanisan, memang tak dapat lah. Banyak dah kita dipertontonkan, dah banyak kali dah kita diperdengarkan dan diperkatakan oleh pemimpin kita come and go, yang datang dan pergi dalam pentadbiran kita. Tapi penghujungnya kita yang masih lagi yang menjadi pendukung kepada organisasi kita. Kita tanya pada diri kita. So, ini yang membawa maksud kepada bagaimana sesuatu pekerjaan itu adalah suatu ibadah. Sebab apa yang kita lakukan di organisasi ini sebagai asbab kepada pintu rezeki kita. Dan tempoh pandemik ini menunjukkan satu hikmah yang cukup besar. Dalam keadaan kawan-kawan kita, ahli keluarga kita yang mana terjejas pendapatan mereka, kita masih lagi mampu ada pendapatan. Masih lagi mampu membeli beras sekampit. Bertanyalah pada diri. Kalau kata kita seringkali nak mempersalahkan apa yang kita lakukan, kita masih lagi sana sini kita duk cari kesalahan orang ke apa benda, tanya pada diri kita sendiri. That's why, adakah ISIS ni arah tuju diri ataupun organisasi? Sebab yang nak membawa ISIS ni bukanlah universiti, bukan UTM nak bawa ISIS ni. Yang nak bawa ISIS ni kita. Universiti hanya memberi kita panduan, guideline, tetapi manual. Tetapi kita ni kalau kata beli barang, kita buka baca tak manual. Saya tanya. Adik, barang elektrik terakhir apa yang dibeli ni? Lalu main pasang je. Kan? Kita tak buka, kita tak baca pun manual. Kita tak baca manual. Okay? That's why manusia ni bila dijadikan Allah, kan? Dia datang sekali dengan manual kita, iaitu Al-Quran. Kalau kita ni, sebenarnya kita kat UTM ni, kita berbesar hati sebenarnya apabila setiap tahun kita ada manual baru. Apa manual baru kita? Kan? Manual baru kita adalah garapan dan apa yang didokumentasi, dikumpulkan dalam ucapan tahun baru yang berbagi Datuk MC. Kita baca tak? Tak. Bila kita baca? Bila nak interview. Sama juga macam manual. Beli barang elektrik, kita tak baca manual. Bila dah rosak tu barulah kita buka. Kita cari-cari mana manual aku letak. Kan? Agak-agak malas nak baca manual, pergi hantar kedai servis. Boleh hantar, pergi. Tapi sediakanlah kosnya. Sama juga dengan kita. Kalau kata kita tak sedia untuk mentelaah, memahami dan cuba mempelajari manual yang dibagi, bersedialah untuk keluarkan kos yang tinggi. Jangan persoalkan. Sebab itulah hakikatnya fitrah manusia ni, dia suka jalan mudah. Kalau boleh masuk syurga, bayar boleh masuk syurga, dah ramai dah bayar masuk syurga. Tapi Allah kata apa? Lalui jalan sukar, supaya kamu dapat merasa kemanisan syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kita dengar perkataan sungai, wah seronoknya, tenangnya kan. Dah lama tapi sungai. Nampak tak? So kita lah. Bagaimana ISIS tu kita nak letakkan, terapkan dalam diri kita ke, amalan kita ke, hati kita ke. Tepuk dada, tanya selera. Sebab akhirnya nanti, saya kata ini adalah checklist. Universiti dah membantu kita dalam bagi satu checklist. Tak payah nak ingat banyak-banyak. 4 perkara saja. Saya ulang sekali lagi, integriti atau ikhlas. Sinergi. Kita panggil sebagai hablum minan nas. Kita sama manusia. Yang ketiga adalah excellent, iaitu ihsan wa itqan.
Yang keempat adalah sustainability ataupun istiqamah. Saya ulang sekali lagi, ini adalah daripada pemerhatian saya terhadap satu perkongsian. InsyaAllah kita boleh buka kot tengok kalau ada soalan-soalan. Boleh? Ya, ada. Jika ada para penonton ataupun hadirin ada pertanyaan ataupun soalan, boleh kemukakan secara live, ataupun malas kalau segan nak tunjuk muka, boleh tulis di ruang komen. Sila. Mana yang ada dalam Webex boleh terus direct kepada saya, tak apa, insyaAllah. Apa, kalau segan boleh type, saya pun boleh tengok pada ni. Kita tengok pada Hasinda, ikhlas sampai pencen, insyaAllah, amin. Ini susah ni sebenarnya ni. Azali Ya. Setiap tahun pun saya apa kata berkesempatan untuk dalam program pra-persaraan. Mhm. Nak cakap loyalty lah. Sementara mungkin ada yang tengah terfikir-fikir soalan tu kan, silakan. Nak cakap pasal loyalty. Kita loyal kita setakat mana? Kita punya apa bahasa Melayu dah. Kita punya kesetiaan. Loyalty ni kesetiaan. Kesetiaan ni tang mana dalam ISIS? Kita setia dengan tikar sejadah kita pasal apa? Kita setia dengan Al-Quran pasal apa? Apa yang membuatkan kita boleh setia pada sesuatu? Apa yang membuatkan kita setia dengan pasangan kita? Adakah kita setia dengan UTM hanya disebabkan kita dapat gaji? Naik pangkat? Apa yang membuatkan kita setia? Nak sampai pencen. Dan ada di antara rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang pergi meninggalkan kita dalam perkhidmatan pun. Apa yang menyebabkan kita loyal? Adakah disebabkan oleh kita selesa sangat kerja dekat UTM ni? Kan tak payah kalut nak cari kerja lain ke apa? Apa sebenarnya? Bahkan tanya balik pada diri kita. Sebelum kita nak tanya kita ni setia atau tidak dengan universiti. Apa yang universiti dah bagi pada kita yang sampaikan kita nak setia sangat pada universiti? Kalau anda tak jumpa jawapan ini, kalau anda tidak ada second thought, dan anda tak tahu kenapa, berkemungkinan itulah jawapan kepada kesetiaan anda. Anda tak ada sebab, tapi anda dapat merasai bahawa kesetiaan anda kepada ni. Contohlah, kalau tanyalah, kita sayang tak mak bapak kita? Saya sayang. Sayang. Kenapa kita sayang mak bapak kita? Ada siapa kat sini boleh jawab tak? Kenapa kita sayang pada mak bapak kita? Tanpa mak bapak kita, kita tak ada kat dunia ni, doktor. Tanpa mak bapak kita tak ada ni. Kalau Allah dah apa kata dalam Lauh Mahfuz menyatakan bahawa kita akan lahir daripada daripada zuriat orang lain. Itulah mak bapak kita. Itulah mak bapak kita, betul tak? Okay? Tapi adakah disebabkan oleh mereka lahirkan kita, kita sayang mereka? Saya bagi satu soalan ni. Pasangan kita, adakah sebabkan apa yang menyebabkan kita sayang pada pasangan kita? Kalau kita kata rupa paras, kelebihan yang ada pada pasangan kita pada ni, itu bukan cinta, bukan sayang namanya. Sebab apa itu boleh dilafazkan. Sama juga dengan kalau kita bertugas dengan UTM. Kalau kita ada jawapan kepada persoalan itu, dan jawapan itu kita tak rasai, dia bukan jawapan sebenar. Because you don't need a reason to love someone. Okay? You don't need a reason, but you feel, merasai. Okay?
Ini tafsiran masing-masing. Tafsiran saya hanyalah berdasarkan pengalaman saya. Alhamdulillah 23 tahun dalam bidang ini. Kadang-kadang banyak dah. Marah dengan mak bapak, marah dengan pasangan, marah dengan organisasi, marah ni semua. Bila tanya balik tujuan asal. Dengan anak-anak. Kita marah dengan anak kita tapi kita tak terungkap kata-kata yang menyumpahkan lah. Ni bagusnya orang Melayu lah, bagusnya orang Malaysia kan. Anak dia buat perangai ke apa, bertuah punya anak, tak ada lagi. Tak ada nak sebut kan. Melainkan yang mana yang memang mulut tu tak ada insurans ke, mulut tu memang puaka ke. Dia tersebut lah kan. Tapi kita tak tersebut. We don't have any reason. That is loyalty. Okay. Bahkan kalau antara dosa-dosa besar adalah lari daripada medan peperangan. Tahu kan semua kan? Ini antara dosa besar. Kenapa? Sebab apa dia kata hubbul watan, cintakan negara ni kan. Okay? Dia bertahankan tanah akhir ni. Kalau orang tanya kepada presiden, ini reason not cause bukan disebabkan oleh kita lahir dekat situ, disebabkan tidak. Sebab UTM bayar gaji aku, tidak. Ini loyalty. Okay? Sebab kita tak ada jawapan khusus untuk menyatakan kenapa kita setia dengan UTM. Tapi kita merasai. Ini yang cuba diterapkan dalam DNA UTM satu ketika dulu. Yang masih lagi. Okay. Itu sebab namanya DNA, deoksiribonucleic acid. Dalam setiap daripada tubuh badan kita ni, adanya DNA. Tapi janganlah sampai tahap taksub, tidak. Okay. Itu tolong elakkan. Okay. Tapi kalau kata kita taat kepada UTM ni, asbab salah satu pintu rezeki kita, maka bila kita dapat tu, orang dah bagi. So macam mana kita nak balas balik? Balaslah dengan kesetiaan. Okay. Tapi tidak bermaksud kalau kata kita keluar daripada UTM, kita tidak setia. Tidak. Okay. Sebab dia ada penambahbaikan kepada diri. Tetapi tu yang saya kata tadi. Pelajar kita yang telah kita didik selama mana mereka berada di UTM. Okay. Loyal tak loyal, setia ke tidak setia mereka ni apabila mereka kembali kepada UTM dan memberi sumbangan. Bahkan staff-staff kita, sahabat-sahabat kita yang dah pencen, kembali. Kembali kepada ni. Apa saja yang boleh dibantu, dia akan bantu. That is loyalty. Sebab saya kata tadi, dalam bahasa Melayu, dia ada kasih sayang. Barulah dia akan jadi setia. Kasih adalah komitmen. Sayang adalah emosi. Okay. Ini baru tak sikit je, dah tanya. Duit OT? Sudah. Memanglah OT tu ada. Okay, itu hak. Kita tak cakap berkenaan hak sekarang ni. Atau tak boleh buat kerja ke apa benda ni semua. Sama juga kembali kepada ketua-ketua sekalipun. Jangan persoalkan kalau kata anak buah kita tak mampu nak membantu pada ketika tu. Tetapi dia pada ketika lain dia ada bantu. Dalam arti kata lain, we don't question someone's loyalty. Kita tidak persoalkan tahap kesetiaan seseorang hanya daripada lisan. Tapi dengan perbuatan. Okay? That's why perkataan amal. Kalau kita nak terjemahkan keadaan ini, bagaimana loyalty ni sama dekat dengan redha. Pertama di hati, kedua di lisan, yang ketiga bi'amal. Okay? So ada soalan? InsyaAllah. Kalau boleh jawab, ada satu soalan Doktor daripada Puan Idiana Hamidi yang ditulis di FB. Bertanyakan, sebagai seorang ketua, bagaimana ketua di UTM ini nak tanamkan nilai-nilai ISAS ini kepada staf bawahan dan ketika memberi tugasan harian kepada staf bawahan? Okey. Dia pertama sekali seorang ketua tu kriteria dia kena ada ilmu lah. Okey. Kriteria seorang pemimpin adalah ilmu.
Sebab dalam Islam kan, kalau kata ada antara 3 kamu, nantilah seorang ketua. Okay, sekiranya ada 2 antara kamu, lantiklah seorang sebagai ketua. Dan bukan lantik saya saja, tidak. Kena ada ilmu. Okay. Nak angkat seorang ni, nak tolak seorang jadi imam, for example. Bukan kata setakat usia saja dijadikan sebagai kriteria untuk dia jadi imam, tidak. Makna kata dalam Islam ni cukup jelas. Kalau kata nak ambil ketua ni kan, okay, ada kriteria nak kena tengok. Apatah lagi dia nak membawa ISIS. Kalau kata kita nak uji lah, kita nak uji ketua-ketua ni, berapa ramai je yang faham berkenaan dengan ISIS. Kalau kita sendiri tak faham, macam mana kita nak menyampaikan kepada anak buah? Dan anak buah pula, apa peranan dia? Ingatlah, seorang ketua satu ketika nanti, Allah akan tanya dia berkenaan dengan anak-anak buah dia. Dan jangan kata anak buah dia ni lepas. Anak buah dia akan ditanya pula pasal ketua dia. Ini yang kata tadi, yang belum menanas tadi. Energi tadi. Okay. So, tetapi macam mana nak bagi teguran kepada bos, kepada ketua-ketua ni yang tak tahu. Yang inilah Islam pernah ajar berkenaan dengan elemen berhikmah dalam penyampaian. Dalam teguran. Dan seorang ketua jangan malulah nak kata tak tahu. Okay. Sebab ketua ni tak semestinya dia tahu semua benda. Kalau kata seorang profesor itu, dia profesor pada bidang dia. Okay. Bukan macam zaman gila-gila dulu, profesor semua tahu tak. Sama juga dengan kita. Setiap daripada kita ni Allah bagi ilmu-ilmu tertentu. Okay. Yang ini yang masuknya elemen sinergi tadi. Okay. Tapi kita tidak. Kita mudah untuk alam. Benda ni pun tak ada dibagi penerapan dalam ni. Dalam PTJ kami. Bos pun tak tahu. Ni semua. Oh, nak kena kita pula. Agak-agak lah kadang-kadang bila seorang ketua tu dia menghantar anak buah dia pergi sesuatu kursus ke. Adakah bermaksud ketua tu memang dah tahu pasal kursus? Tak. Kalau kata kita nak susah sangat nak faham perumpamaan ni, tengoklah 5 jari lah. Jari kita ni semua sama tak saiz? Panjang pendek dia, gemuk saiz dia semua sama tak? Tak sama. Ada peranan dia masing-masing. Okay? Dan tapak tangan ni, anggaplah tapak tangan ni sebagai ketua. Memaut kepada 5 jari ni. So, benda ni adalah satu praktis sebenarnya. Boleh dijadikan praktis dan juga ianya adalah satu praktis. Bukan bermaksud kalau ketua tu dia tidak praktis, oh kita pun lepas dah, tak apa. Tak. Satu ketika nanti Allah akan bertanyakan seorang ketua berkenaan dengan anak-anak buah dia. Begitu juga anak-anak buah ini akan ditanya berkenaan dengan ketua dia. Okay. So that's why we swim together, we sing together. We sing together. Okay. Kita berenam sama ataupun kita tenggelam sama. Sebab apa? Sebab kita adalah cerminan ketua kita. Begitu juga ketua kita adalah cerminan kita. Dalam keluarga, kehidupan peribadi, kita macam tu juga. Kita adalah cerminan mak bapak kita. Mak bapak kita adalah cerminan kita. Okay. Dan saya selalu pegang kepada kata-kata ni. Sekuat-kuat iman seseorang, Allah akan uji dia dengan anak isteri, keluarga. Selemah-lemah iman seseorang, Allah akan uji dengan harta benda. Agak-agak kita dekat UTM ni macam mana? Kita ni pernah tak diuji seteruk-teruknya? Sebagai sebuah organisasi besar. Pernah tak kita diuji seteruk-teruknya? Bayangkan kan. Kalau yang berbahagia Datuk NC, Datuk Fauzi, Prof. Dr. Fauzi, diuji dengan ada staf-staf kita yang terlibat dengan yalah, satu ketika dulu UTM
apa orang kata tiba-tiba jadi top. Sebab apa orang kata nama pun top lah kan. Kalau siapa yang pernah dengar orang lama-lama ni kan. Ujian itu adalah ujian kepada NC pada ketiga itu. Tasizul kata saya. Okey. Dan ujian kepada kita yang dalam ni. Peranan kita pada ketiga tu apa dia? So sama juga. Kalau dalam kehidupan peribadi kita, nak nampakkan bahawa ISIS ni berlaku juga dalam kehidupan peribadi kita. Apabila anak kita, atau mak bapak kita. Kalau lagu Raihan tu apa kata? Iman tak dapat diwarisi. Memang tak dapat diwarisi, tetapi bagaimana berperanan untuk didikan itu berlaku, pendidikan itu berlaku. Apatah lagi kalau dalam ISIS ini, pendidikan itu boleh berlaku pada dua keadaan, dua interaksi, ketua kepada staff, staff kepada ketua. Pokok pangkalnya kalau kata kita sebagai pengikut, sebagai staff, kalau ketua kita tak buat, kenapa kita tak bagi teguran? Bahkan Nabi sendiri pernah ditegur oleh orang kanak-kanak. So what's wrong with that? Okay. Sebab orang Melayu pernah kata, kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa. Okay. So berlakulah interaksi ni. Then you can call yourself sebagai praktis kepada sinergi. Okay. Tapi biarlah secara berhikmah. Bagaimana seorang ketua menegur staff dia dan bagaimana seorang staff mahu menegur bos dia. Seorang anak mahu menegur mak bapak dia nak menegur anak-anak dia, kena ada cara berhikmah. Wallahualam. Semoga itu menjawab soalan tadi ya. InsyaAllah. Okey, baiklah. Soalan seterusnya daripada Puan Elawati, daripada pejabat TNCA. Ada staf yang push diri bekerja untuk organisasi dengan melaksanakan semua tugasannya dengan terbaik sampai stres kepada diri sendiri dan beri implikasi kepada keluarga. Ketua pula tidak ambil peduli asalkan kerja yang diberikan siap. Soalannya, adakah perkara ini mendatangkan kebaikan kepada organisasi? Dan yang kedua, jika ia memburukkan organisasi, apakah tindakan terbaik kepada staf tersebut jika terlibat dalam situasi ini? Dan apa peranan ketua untuk mengelakkan perkara ini? Okey. Ada beberapa benda saya nak jawab kat situ. Pertama, jangan taksub. Sebab Islam tak mengajar kita untuk taksub kepada sesuatu. Suka sesuatu tu, bulan je cukup. Kerana sesuatu yang halal boleh jatuh haram. Dalam keadaan tu. Saya bukan ahlul fiqh. Okay, nak cakap pasal berkenaan hukum. Tapi jelas, sesuatu yang halal tu dia boleh jatuh haram apabila kita terlampau. Okay. Now, bila ketaksuban ni berlaku, kita merasakan bahawa kita dah buat yang terbaik, kita cuba yang terbaik ni semua, dia membawa kepada hak. Apa hak? Hak dia adalah, kalau kata kita terlalu taksub kepada sesuatu, for sure, pasti kita akan mengabaikan sesuatu yang lain. You buat kerja, okey, you buat kerja tak ada masalah. Tapi sehinggalah you mengabaikan kesihatan diri, you mengabaikan ahli keluarga you sendiri. Nampak tak bagaimana hak kita tu dan hak orang sekeliling kita. Ni hak pada kita, ni hak tubuh badan ni. Tadi kata apa, sampai stres-stres semua kan. Dan bila dah berlaku keadaan ini, dia membawa kepada keadaan ketiga seterusnya adalah zalim. Zalim apa? Zalim pada tubuh badan sendiri dan seorang ketua itu bertindak zalim kepada staff dia. Apa maksud zalim? Zalim ni bahasa mudah nak faham apabila meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia. Contoh, kita bekerja, betul kita bekerja. Seorang bos kita faham anak buah kita faham ni semua. Dan kita pula memberi satu tugasan di luar daripada waktu bekerja tanpa meminta bantuan. Now, this is where pengalaman saya apabila saya berada di Alhamdulillah lah melalui program attachment universiti, dihantar ke sana. Satu benda yang saya rasa malu sangat.
Maaf katalah, apa yang saya malu adalah luar saja daripada waktu bekerja, waktu cuti ke, hujung minggu ke, pejabat have no right untuk mengarahkan staf dia ni untuk melakukan tugas. There are non-Muslim who practice this thing. But what happens to us? Sebab bila dia katakan adanya keseimbangan, okay, duniawi dengan ukhrawi ni kan, kadang-kadang kita tak tahu tak mana kita berat. Memang tugasan kita kena buat, tak nafikan. Dan jangan kita berlebih-lebih pada sesuatu hingga membawa kepada ta'assub. Hinggalah hak kita terlupa berkenaan dengan hak diri kita dan hak sekeliling. Jujur saya kata, siapa yang mengenali saya fahamlah. Bila saya balik KL, saya telefon ni saya letak tepi. Bahkan klien-klien saya pun, saya akan beritahu, kalau saya berada di KL, saya amat jarang untuk membalas mesej. Okay? Tapi bila saya dekat sini, saya akan commit penuhnya. Okay? Bahkan biasa dah buat sesi waktu malam. Okay? Ini bukan nak bagi abdi tidak. Wa na'udzubillah min dzalik, harap tidaklah. Because sebabnya hadza min fadli wa rabbi. Okay? Semuanya datang daripada Allah. Tapi nak nyatakan bahawa kalau kat sini tugas saya memang saya commit. Okay? Dan kita kena sampaikan kepada orang bahawa sampai tu bukan secara lisan, secara apa. Kita boleh kena nyampaikan kepada orang. Kadang-kadang yelah kita maklum, ada beberapa tugasan yang bos bagi luar daripada kerja. Tapi sekiranya kalau tugasan yang kita bagi itu menyebabkan berlakunya hak seseorang tu kepada kepada orang lain, yang ini akan jatuh pada zalim. That's why kalau nak bagi kerja boleh, tak ada masalah bagi kerja. Tapi adanya ihsan dekat situ dengan cara boleh tolong tak? Benda ni nak urgent. Okay? So sebabnya yalah kita di jabatan kerajaan, dia berbeza sikit dengan swasta. Sama aja, kita semua dibayar gaji oleh satu sumber. Bukan kata kita bayar gaji. That's why kalau kata kita ada berkenaan dengan salah guna kuasa ni, memang kita ni. Bukan bermaksud kita ketua, kita mempunyai dominasi secukup 100% kepada staf kita. Saya kata tadi kama tadinu tudanu, bagaimana kita berhutang, begitu juga hutang kita akan dibayar satu ketika. Sebab atas kita ada orang atas kita, atas ada lagi orang atas kita. Makna kata kita takkan, kalau kata kita melakukan tu sebabnya bos sebelum ni boleh buat. Tapi kenapa kita jadi aku kena buat? Kenapa kita tak menjadi individu yang memutuskan tradisi macam ni? Okay? Sebenarnya ini adalah ujian kepada ketua dan juga ujian kepada anak buah, pada pengikut. Sebab Islam ni dia cukup indah apabila teguran itu boleh datang daripada mana-mana. Okay? Saya ingat daripada Datuk T, saya punya former pengarah dulu, yang dulu mantan TNC AGP. We are no bigger than others. Kita ni tak adalah besar mana sangat nak banding dengan orang lain, tak ada. Tapi kenapa kita nak jadikan kita sebagai pemunca kepada tekanan orang lain? Bahkan kalau ingat lagi tadi apabila yang berbahagia Datuk NC dalam ucap pertama dulu sebagai Datuk NC, sebagai NC, dia kata apa? Dia bagi tegasan yang ini jangan ada di antara kita menjadi punca tekanan kepada orang lain. Kita tertekan kerja tu dah biasa okey. Tapi kalau kita saja-saja menjadikan diri kita punca kepada tekanan orang lain, sebab kita tak suka apa orang buat pada kita, agak-agak kita orang suka tak apa yang kita buat pada orang. Ini yang dalam hablum minan nas tadi ni. Hablum minan nas. Ada orang, ada ketua, saya tak nafikan ada ketua, dia tak boleh tengok anak buah dia duduk diam, duduk happy kan. Dia contohlah, ini antara dengki-dengki yang biasa yang kita dapat dalam kes-kes lah kan. Bila staff dia dah komit buat kerja ni semua kan, baru nak ambil cuti, baru nak berehat. Kan?
Lepas tu bos ni pun tengok macam dengan pandangan macam mana boleh jadi, aku tak ada rehat lagi, dia dah rehat dah. Ada juga macam tu. Itu sebablah kita ni, kalau dari segi elemen tu dalam tempoh masa sekarang ni, zaman sekarang, era sekarang ni, kita ni sanggup tak nak detach diri kita dengan teknologi sekejap? Oh tak boleh lah. Sebab apa nanti bos saya cari saya apa benda semua. Kena ingat hak tubuh badan kita kena bagi. Hak tubuh badan kita kena bagi. Dia dah kerja, let's say lah. You dah kerja seminggu tu daripada 40 jam, you dah kerja lebih kurang dalam 50 jam, 60 jam seminggu tu. Yang mana badan memerlukan rehat. You tak bagi rehat. Kalau tak bagi rehat pada badan, apa maksud dia? Apa maksud dia tadi? Zalim. Zalim. Sebab badan tu hak dia untuk rehat. Sama juga waktu solat. Waktu solat, Zuhur, adalah timeline shower tu. Bukannya lepas pukul 2. Melainkan kalau kata you memang there's something yang you tak boleh tak boleh elak, memang you kena siapkan dalam tempoh lunch hour tu. Tak apalah. You solatlah lepas tu. Tapi janganlah ketua pula kata kan, waktu solat pukul 2 tau. Waktu solat antara waktu lunch tadi. Kan ni. Cubalah memahami. Bagaimana kita cuba nak orang memahami kita. Kita cuba memahami. Okey, kerja ni sampai bila tak habis. Kan? Kalau kata kita tak ada ni, tak ada ya UTM nak runtuh. Tapi kalau kita rasa kalau aku tak ada UTM runtuh, hati-hati. Sebab anda mungkin dah boleh diklasifikasi sebagai taksub pada kerja ataupun workaholic. Itu bahaya. Sebab ramai dah rakan-rakan kita tengok tanpa sedar dia diuji dengan kesihatan. Selama ni okey ni semua, kadang-kadang itu adalah peringatan daripada tubuh badan kita. Tolonglah dengar pada badan kita. Kalau kata kita tak mampu, tak larat, kita nak rest, tolong nyatakan kepada ketua kita. Ketua, jangan berlaku zalim apabila anak buah kita ni memerlukan rehat. Jangan nanti kita duk pulun-pulun, sesuatu berlaku kepada dia, kita nak tanggungjawab atau tidak. Okay? That's why kita universiti untuk pengetahuan, dalam ISES ni juga kita melihat well-being, kesejahteraan staff. Sebab kita nak, bila kita datang kerja kan, kita ada rasa harmoni, kita ada rasa tenang. Tapi kalau kata kita datang kerja, pagi-pagi bangkit, buka mata, dah rasa risau nak datang kerja ni semua, hati-hati. Macam mana kita nak memulai langkah pertama iaitu keikhlasan atau integriti. Janganlah kita jadi pemunca kepada individu yang tak, staff kita yang tak boleh nak ikut ISES. So, take note, bukan tarikat ketua saja, kita sebagai pengikut pun kena take note benda ni. Yang itulah kalau kata memperhalusi berkenaan dengan sinergi ataupun hablum minan nas tadi. Okay? Wallahualam. Semoga menjawab. InsyaAllah. Ada soalan-soalan lagi daripada para hadirin semua? Ataupun boleh cakap secara live ke? Boleh teruskan. Kan? Puan Hanifah ada persoalan ataupun pertanyaan daripada Puan Hanifah? Assalamualaikum. Tiba pula Zali tanya nama saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saat apa saya ucap terima kasih Dr. Zulfikar kerana bersama-sama lah pada hari ni. Banyak input yang disampaikan lah, terutama mempertingkatkan ISES hari Jabatan TNCA, dan saya kira ramai juga daripada jabatan lain yang hadir ni. Jadi thank you so much Dr. Zulu. Assalamualaikum. Boleh. Ya. Jadi rasanya ada jadi kesimpulannya doktor. Yep. Nampak Nak menyimpulkan. jadi kesimpulannya lah mengenai program pada pagi ni. Okay. Saya mulakan dengan tajuk lah. Sebenarnya tajuk ini seperti yang tadi tahu, saya sendiri yang pilih tajuk ni kan. Sebab kita nak cakap pasal ISES ni, kita boleh cakap dari sudut practicality dia.
Tetapi bila kita cakap berkenaan dengan practicality, kita lupa dalam sesuatu tu, kita lupa falsafah. Kenapa nak ni? Sebab orang selalu akan cakap kan, macam kerap sangat ada yang baru, ada yang baru. Sebenarnya bukannya kerap ada yang baru, tidak. Okey. Saya kata tadi dalam ihsan, dalam kita nak menjana kecemerlangan ni, ihsan dengan itqan kan ada. Itqan, ihsan dengan itqan. Mana kata kita nak sesuatu tu yang lebih, boleh permudahkan kepada staff kita. Nak bagi core value, zaman saya ingat dulu kan ada tonggak 12. Nak menghafal 12 benda tu, ya Allah, ya Tuhan. Sampai law pun susah kan nak hafal. Kan? Padahal ada 12 je pun. So kita perbaiki bagi mudah untuk ni memahami dan bagi mudah untuk dipraktikkan. So falsafah dia bukanlah untuk menyukarkan, tidak. Kalau kita bercakap dengan ISIS. Bahkan saya sendiri pun terlibat dengan ISIS pada awal dulu kan. Macam-macam kita dah dijumpa perkataan, kita nak ni semua. Tapi bila mengenangkan bahawa ianya akan memberi kesukaran. Dalam Islam mudah je. Apa dalam Islam mudah? Dia kata adalah apa kata? Mudahkan urusan orang lain, insya-Allah Allah akan memudahkan urusan kita. So that's why dia kata tadi, ISIS ni sebenarnya boleh diterjemahkan dalam satu bentuk checklist kehidupan harian kita. Bukan setakat kehidupan seharian kita sebagai seorang staff saja, tidak. Malah kita, apa saja peranan kita, kalau kita nak praktikkan ISIS ni, Allahu Rabbi, cukup mendalam lah. Okay? Because you cannot deny about sesuatu tu, seperti yang saya kata tadi kan, awal tadi saya kata, innama amalu binat. Kita mulakan sesuatu dengan niat. Jadi it's impossible lah. Kalau kata selagi kita manusia, makhluk Allah yang masih lagi diberi kewarasan, mustahil sesuatu tu dilakukan dalam keadaan tiada niat. Okay? Kalau boleh buktikan lah, kalau Zali ataupun sesiapa dalam grup Webex ni sekarang ni, yang boleh bagi saya satu perlakuan yang dilakukan tanpa niat. Boleh beritahu tak? Boleh tak? Ada siapa tak? Rasanya kalau orang yang kurang siuman ataupun gila, mungkin dia akan buat satu tindakan yang tanpa niat pada dia lah kot. Okey, itu sebab dalam hukum fiqh kan, dalam sesuatu hukum tu dia akan tengok kepada kewarasan seseorang. Jadi kita hadir bertugas setiap hari ni waras ke tidak? Waras. Waras. Kan? Ada orang Jawa kan? Waras. Kita hadir bertugas dalam keadaan kita waras. Dalam keadaan kita tak waras, kita diminta untuk tidak hadir bertugas. Mudah. Tapi kenapa kita dalam tak waras pun kita nak hadir bertugas? Bila kita tak waras, kita hadir bertugas, itu yang nak meletup sana sini lah, nak ngacau orang sana sini lah. Universiti dah bagi hak, you tak sihat, you duduk rehat. Jadi tak ada satu pun mustahil. Apabila dalam keadaan kita waras, kita melakukan sesuatu dengan mustahil. Okay. Nak perlu lafaz ke, nak perlu ni, Allah, niat ni tersebut saja terlintas hati dah jadi niat dah lah. Kan? So kita keluar rumah pagi-pagi, kita keluar rumah macam apa niat kita? Kita tak ada niat. Pasal benda ni dah jadi satu rutin. Datang ambil kerja dah jadi satu rutin, dah tak ada niat dah. Saya boleh buktikan ada juga niat kat situ. So macam mana nak kata kita pergi kerja, saya tak ada niat lah, saya tak teringin lah nak kerja kat UTM ni. Kadang-kadang suka bila tengok kalau saya lah secara peribadi dari praktis saya secara profesional kan, saya suka tengok bagaimana belief system seseorang tu, sistem kepercayaan dia. That's why saya ingat lagi yang bagi mantan Dato' NC, Dato' Wahid, dia kata kan dalam PTM tak silap saya. So saya pun ada terlibat juga tu kan. Dia antara ucapan awal dia bila nak bagi talk, dia kata kan, ni tanya awal ni, siapa yang tak ada keinginan nak kerja kat UTM, mohon untuk ni sekarang lah. Mohon untuk tinggalkan sekarang lah. Sebab kita tak nak. Bila kita dah masuk, kita masuk satu, sebagai contoh,
Aku dulu tak ada niat pun aku nak kahwin dengan kau. Aku ada calon lain. Habis siapa menikah dengan dia? Bila lafaz tu bukan niat ke tu? Okay? Apabila kita beli sesuatu barang. Saya tak nak beli yang ni tadi. Masa bagi duit tu dah niat dah. Aku membayar benda ni dengan harga se-amount ni untuk barang ni. So macam mana nak kata tak ada niat? Itu tadi. So kita mulakan diri kita dengan asas ni dalam kehidupan kita, arah tuju kita. Bahkan bila kita nak dilahirkan di muka bumi Allah ni pun dari di Lauh Mahfuz. So pada ketika tu kita punya ucapan kita, perjanjian kita dengan Allah tu pun dah satu niat-niat yang menyuruh dah pun. Ibaratnya kalau kata nak puasa sebulan kan, bulan puasa kan. Malam tu lepas umum, lepas maghrib tu kita dah niat dah. Baru kita akan puasa sebulan. Ada juga yang tanya, Allah macam mana saya pagi tadi saya tak bangun sahur dah, tak lupa niat. Dah niat sebulan dah kot. Bahkan kita nak renew niat kita setiap hari. Bahkan kita tahu bahawa kalau orang kata saya ni aku minggu ni kerja. Sebut minggu ni kerja je pun dah niat. Tapi kenapa kita nak menyukarkan? Saja aku melangkah masuk di UTM untuk bekerja lillahi ta'ala. Niat. Niat ni tu bukan macam tu. Islam tak ada sampai susah-susah macam tu. Nawaitu a'mali fi Jamiah Teknologi Malaysia fi sabilillah. Sudah. Nak kena sebut bahasa Arab juga. Tak ada lah sampai macam tu. Jadi nak menampaikan sampai ke integriti, biarlah macam mana sekalipun, this is you. Nak ikhlas kerja. Tapi kalau kata kita gagal di bahagian pertama iaitu keikhlasan, macam mana kita nak membentuk sinergi? Macam mana kita nak mencapai excellent? Bahkan macam mana kita nak memastikan ianya berterusan? That is sustainable. So tengok balik kepada asas ini, jangan tanya pada orang, dia ni tak praktis pun, kenapa aku nak perlu praktis? Tidak. Kerana penghujung nanti kita akan ditanya pada diri kita sendiri. Bahkan kita boleh tanya pada diri kita sendiri. Setiap kali dapat gaji, indikator yang paling mudah nak tengok lah, apabila kita dapat gaji, adakah kita berlapang hati dengan gaji yang kita dapat? Kalau kata dapat gaji tu gundah gulana, kita tengok, minta maaf katalah, kita tengok sahabat-sahabat kita yang buruh. Yang tugasnya buruh. Yang tugasnya 11, grade 11. Yang mampu kumpul harta, mereka ni mampu kumpul harta, mereka ni mampu tenang kerja dengan happy ni semua. Bukan nak membandingkan, bukan apa. Tanya balik. Kenapa dia ni gaji dia ni tak, aku ni 3-4 kali ganda kot daripada dia. Tapi aku tengok dia ni happy dengan seorang dia layan, dengan semua orang dia layan. Tak percaya, tanyalah mereka yang dispatch, yang hantar surat ni semua. Nak pergi hantar seronok je kan, cik jerit. Balik, ni ada surat ni Kadang dengan Datuk NC pun dia cakap, Datuk, ni. Kita jumpa Datuk. Ya, Datuk. Apa sebenarnya ni? Tanya balik pada diri kita. Apabila kita setiap bulan masuknya gaji, nampak je gaji, apakah perkataan pertama yang terucap di bibir kita dan di hati kita? Kalau kata kerisauan, tanya balik. Imbas balik. Muhasabah balik. Gaji aku dapat bulan ni pasal apa? Aku rasa tak tenang. Tengok balik work from home. Memang lama je work from home. Lebihnya macam-macam kat rumah. Bahkan ada juga kes kerujukan kepada kami. Kan? Dapat gaji UTM buat kerja luar. Lebihkan kerja luar daripada ni. Tanya balik pada diri kita. Macam mana kita nak dapat keberkatan dari di UTM ni? Padahal dalam masa yang sama kita ni nak berbanding dengan sahabat-sahabat kita yang diuji dalam tempoh pandemik ini. Tempoh pandemik ni satu ujian yang cukup besar bagi kita dan bagi orang sekeliling kita. Kita yang masih lagi ada pendapatan dalam tempoh pandemik ini, kita diuji dengan membantu. Kita nak bantu atau tidak? Okey. Ingat daripada hadis yang saya bacakan awal-awal tadi, niat kita nak bekerja ni nak dijadikan sebagai satu ibadah, 3. Nabi kata 3. Apa dia yang pertama?
supaya kita ni tak jadi peminta-minta. Yang kedua, kita nak bagi nafkah kepada ahli keluarga. Yang ketiga, kita nak bagi kita nak membantu tetangga kita. Ni hadis. Diriwayatkan daripada At-Tabrani. Okey. Apa nama dengan Bahaqi. Janganlah jadi peminta-peminta. Sebab ya, sifat meminta-minta ini daripada Allah. Allah suka tengok kita ni meminta-minta kepada dia. Bukan jadi peminta-minta kepada sesama manusia. Okey. Dan nafkah kita nak bagi anak isteri. Di keluarga kita ni nak bagi nafkah. Sebab kadang-kadang bila awal-awal kerja dulu kan kita rasa macam seronok je kan. Kita boleh bagi mak bapak kita ni semua. Kita boleh bagi ni. Tapi sekarang ni pasal dah banyak sangat komitmen jadi jiwa tu tak tenang. Check balik. Okey. Maksud tetangga kita tu boleh jadi jiran-jiran kita. Boleh jadi staff-staff kita pun. Apa salahnya sebulan sekali nak buat gotong royong ke, nak buat makan-makan ke, nak buat ni ke. Ni kata tadi hablum minan nas. Hablum minallah tak ada masalah. Dia vertical and horizontal interaction. Okay. Hablum minallah, hablum minan nas. Okay. So risaulah. That's why gadget-gadget ni semua tak ada masalah. It's your property. Okay. It's your own right. Tapi doesn't mean that hak kita tidak mengganggu hak orang lain. Kena tengok tu. Sebab manusia ni Allah nyatakan jelas-jelas dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail ta'arafu. Allah dijadikan kita lelaki perempuan ni pelbagai-bagai latar belakang lah. Untuk kita mengenali satu sama lain, membentuk satu perhubungan, berkenalan. Dalam dan bukan dengan Allah. Jadi jadikan asas ni, saya kata lagi, jangan melihat asas ni hanya kepada core value universiti saja. Nilai teras universiti saja, tidak. Sebab universiti ni dah membantu kita dalam membentuk core value ini terhadap diri kita sendiri. Baik diri kita sekujur jasad kita ataupun nilai teras ini untuk interaksi kita sesama manusia. Saya rasa setakat tu saja. Terima kasih banyak sekali lagi kepada TNCA atas pejabat TNCA atas jemputan kali ini. Saya rasa seronok dapat berkongsi kan. Sebab kadang-kadang kita ni Azali kita tanya juga pada diri kita, apa sebenarnya kepuasan aku bekerja. Kepuasan kita bekerja ni sebenarnya bukan tak semestinya terletak kepada pangkat dengan gaji saja. Kalau hari tu kita dah mampu untuk membuat orang senyum, that's why lah saya sebut tadi kan, yang mana dispatch surat kan, dia pergi hantar ni, tengok pergi pejabat tu nampak macam ketat, semacam ni, kadang-kadang dia buat jerit lah, ni surat ni semua kan. Rasa seronok. Dan bahkan saya nak tanya lah, ni sebagai satu tips juga. Kita melangkah masuk ke UTM ni, siapa orang pertama yang kita jumpa? Setiap hari kita melangkah masuk UTM ni, siapa yang kita jumpa? Yang pertama. Bagian keselamatan. Keselamatan. Bagi salam tak kat dia orang? Bagi. InsyaAllah. Amalkan yang itu. Kalau balik keluar, bagi salam kepada dia orang. Angkat tangan ke apa, tak masalah. Kerana apa? Kerana setiap Muslim ni dia akan mendoakan setiap Muslim yang lain. Barang siapa yang tidak menyayangi sesama saudara dia, maka dia tidak akan disayangi. Itu jelas. Mereka adalah frontliners yang jaga ni semua. Bahkan bila kita keluar, bila kita tak ada dalam kampus, mereka ni tolong jaga kita punya harta dalam ni. Tak salah pun. Jadi bila pagi tu kita dah mulakan mood seronok bagi salam ni semua, insya-Allah Allah akan permudahkan segala urusan kita pada hari itu. Bahkan Allah akan permudahkan emosi kita pada hari itu. Kita seronok, kita buat orang lain seronok. Ni dah bunyi macam video ni. Dia bukan video. Allah sayang kita. Okay, so insya-Allah kalau yang terbaik dan yang buruk itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya sebagai penyampai saja. Kalau mana-mana teguran tu, kalau saya secara terbuka boleh saja tegur pada saya, tapi kena ingatlah Allah selalu berpesan kepada kita dalam Quran bahawa teguran itu perlulah teguran secara berhikmah, supaya
kita dapat menjaga hubungan kita, silaturahim kita. Dalam terjemahan nilai value kita adalah sinergi. With that, aku qali hadza fastaghfirullah lana wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Zulfikar. Nampaknya kita sudah sampai di penghujung majlis. Sebelum itu, marilah kita sama-sama onkan kamera untuk mengambil gambar dalam sesi bergambar pada hari ini. Silakan. Mohon untuk semua. Oh, Dr. Zaini pun ada. Allah. Sahabat. Oh, ramai Muka-muka kenal ni. Ke sahabat. Boy, kakak saya pun ada kat mana? Betul mana? Perkongsian kak. Okey, mohon semua onkan kamera. Okey, kita mula ambil gambar. 1, 2, 3. Senyum. Ada lagi yang belum on? Mohon semua. Puan Jamalia boleh on. Puan Hasrina. Firdaus. Hasrina, pegawai saya. KL tu. Ya. Kak Ida boleh on kamera Kak Ida. Oh, PC tak ada kamera. Wah. Wah. Okey, sedia 1, 2, 3. Okey, senyum. Lagi sekali. 1, 2, 3. Okey. InsyaAllah. Okey, baiklah. Akhir kata saya bagi pihak pejabat Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Dr. Zulfikar bin Ahmad atas sesi perkongsian ilmu sebentar tadi dan ianya banyak memberi ilmu pengetahuan dan manfaat kepada kita semua. Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua staf UTM yang telah menghadiri majlis pada pagi ini dengan kehadiran seramai di Webex 45 orang dan FB seramai 95 orang. Dan link kehadiran yang telah diisi adalah sebanyak 144 orang, iaitu lebih kurang 39% daripada UTM JB dan 21% daripada UTM KL. Jadi tahniah kepada semua dan terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami pada pagi ini. Dan saya juga memohon maaf jika terdapat kesilapan dalam sepanjang mengendalikan siri ISES JTNCAA bilangan 8 ini. Jadi sebelum kita bersurai, marilah kita bersama-sama membaca tasbih kifarah dan surah Al-As. Amin. Jadi semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih semua. Terima kasih doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Sama. Ada sesi lagi, pukul 12.30 ada sesi. Ya. Terima kasih. Sama. Minggu ni padat sikit lah. Ada sesi. Ada PABM dah bermula. Oh, ya ke? Pidato antarabangsa bahasa Oh. Malaysia. Hmm. Okey Kak Mala. Bersilatlah kami di AGP ni minggu ni. Hari ni saja? Tak, minggu ni. Hari ni petang nanti ada meeting JE